أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وكفى وصلاة وسلاما على سيد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين ومن وفى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من الذين يتبعون القول اللهم اجعلنا من الذين قوم الذين يبايعون الله بيده وإخلاصا في عمله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وسبحانك لا علم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواب الكريم يا رب العالمين. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya buat tetamu-tetamu Allah yang menjadi kekasih Allah, yang menjadi kekasih hamba-hambanya yang dikasihi, yang sangat dirindui sekalian. Saya mulakan dengan lafaz yang mulia, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Adalah lebih baik insya-Allah kita mulakan pada pertemuan kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai makluman ya, sebelum kita masuk kepada perkongsian pada malam ini ya, insya-Allah pada malam ini kita akan ada dua sesi ataupun dua siri khutbah ya. Pada awalnya insya-Allah saya sendiri insya-Allah akan kongsikan beberapa amanat-amanat penting wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya ambil daripada sebuah kitab yang masyhur dari tanah Mesir, iaitu Taujihat Nabawiyah ala Tariq, sebuah kitab hadis yang telah disusun cantik oleh seorang penulis yang juga ulama hadis daripada bumi Mesir ya, seorang Al-Azhari, Dr. Said Muhammad Nuh, sekitar lebih kurang dalam setengah jam ya. Kemudian kita akan solat Isyak secara berjamaah, kemudian diikuti dengan satu lagi kuliah yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Engku Ahmad Fadil ya, dengan kitabnya yang berjudul Kekeliruan Umat, inilah jawapannya. Mudah-mudahan begitulah ya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kalaulah kita ini menjadi golongan yang sempat kita berlari mengejar 100 meter yang terakhir untuk mendapatkan gelaran yang terbaik, mengapa tidak ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama dalam sebuah syair, ad-dunya sa'ah faja'alnaha ta'ah. Dunia ini sangat singkat dan sangat seketika ya. Pejam celik dah berumur 20 tahun, pejam celik dah berumur 30 tahun. Agak-agak cukup ke tak bekalan kita untuk kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini ya, sengaja saya datangkan sekali alat bantuan. Jarang-jarang saya bagi kuliah ada alat bantuan, whiteboard di hadapan ya, yang saya letakkan ada 4 penjuru. Di atasnya ikhlas, di bawahnya syirik, sebelah kanannya syurga dan sebelah kirinya neraka. Apa dia itu tuan-tuan? Jadi untuk mengetahui ya, apakah yang ingin saya kongsikan dan ingin kita sama-sama ambil manfaat, khususnya ianya menjadi satu tazkirah untuk buat diri saya. Tuan-tuan dan puan-puan, sila buka muka surat
93. Ya, bagi yang ada buku, sila buka muka surat 93. Kita telah pun masuk ke hadis yang ke-9. Minta maaf, hadis yang ke-8. Yang pada sebelumnya itu telah pun kita sentuh tentang 3 golongan, ya, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pada hari akhirat kelak akan ada 3 golongan yang dia nak claim dengan Allah Taala, aku ini mati syahid, aku ini mati syahid, tetapi kenapa aku dah masuk, dah hampir-hampir nak masuk syurga, Allah Taala tarik, kan? Bahkan Allah Taala mengatakan bahawa kamu ini penipu. Kerana apa? Kamu ini mati syahid kerana nak dapatkan gelaran kamu ini seorang pendekar, pahlawan, supaya namamu disebut-sebut. Itu satu golongan. Golongan yang kedua, ya, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Quran. Ini golongan yang kedua. Satu golongan yang pertama, rajulun istushhida. Ya. Golongan pertama ialah golongan yang lelaki yang mati syahid, ya, semata-mata nak dapatkan gelaran pahlawan yang hebat, ya. Golongan yang kedua adalah orang yang alim, ya, orang yang alim. Alimnya dari pandangan manusia, tetapi hakikatnya dia menginginkan, ada satu perasaan ujub dalam dirinya, menginginkan ianya digelar sebagai seorang yang alim, dijunjung, dihormati dan sebagainya. Dan satu lagi golongan ialah warajulun wasa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mali kullah, iaitu satu lagi golongan Allah Ta'ala berikan kelebihan padanya rezeki, yang rezekinya dari sudut mata kasar kita, dia membelanjakan, dia menginfakkan, ya, pada jalan-jalan kebenaran, tetapi hakikatnya ia mendambakan pujian daripada orang ramai. Jadi inilah 3 golongan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan. Untuk ibu-ibu, perhatikan anak-anak, takut terjatuh. Okey. Jadi inilah 3 golongan yang agak sangat-sangat relevan. Daripada zaman Nabi ada golongan ini, sampai ke hari ini pun masih ada lagi golongan ini. Jangan-jangan wa na'udzubillah min zalik, kita pun ada perasaan tersebut. Jadi kita mohon keampunan, ya, kita memohon taubat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berlalu itu biarkan ianya berlalu. Kita ini hanya ada beberapa ketika, seperti mana saya sebutkan tadi, dunia ini hanya tinggal saat yang seketika. Ad-dunya sa'ah faja'alnaha ta'ah. Kita mau pecut, ya, meninggalkan dosa-dosa nista yang lama, dan ingin kita paut semula pahala-pahala, agar kita boleh jadikan ini sebagai satu bukti dan tiket kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik, kita masuk pada hadis yang ke-8, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asyirku fiikum akhfa min dabibin namal wa sa'adulluka ala syai'in idza fa'altahu adhaba 'anka sighara syirki wa kibarahu taqulu Allahumma inni a'udzu bika min an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam." Ya, hadis yang telah diriwayatkan Imam Ahmad, ya, dalam kitabnya Al-Musnad. Apa maksudnya, tuan-tuan dan puan? Kita boleh buka muka surat yang seterusnya, pada muka surat 94. Islam mendambakan orang Muslim. Minta maaf, maksudnya di atas tu. Syirik pada kalian lebih tersembunyi dibandingkan merayapnya semut. Ini perumpamaan tashbih yang Nabi datangkan, satu analogi untuk kita celik dan kita perhati. Maukah engkau aku tunjukkan perbuatan yang jika engkau kerjakan maka menghilangkan syirik kecil dan syirik besar darimu? Hendaknya engkau berkata, ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari syirik kepadamu
sepengetahuanku dan aku minta ampunan kepadamu atas sesuatu yang tidak aku ketahui. Okey, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pada targhib dan juga tarhib Nabi, iaitu galakan dan juga ancaman Nabi untuk Nabi peringatkan kepada kita, menyebutkan tentang satu amalan, satu doa jika diamalkan, ianya dari sudut perasaan syirik kecil kita, bahkan syirik besar yang ada dalam diri kita akannya terhapus. Kebiasaannya kita tahu maksud syirik yang besar, cuma kadang-kadang syirik kecil ni kita kadang-kadang buat-buat tak tahu, ataupun kita tahu tapi sengaja dilupakan. Sebab apa? Kalau kita rujuk balik dalam kitab Ibnu Qayyim, Talbis Iblis, bagaimana Iblis merancang untuk nak menyesatkan umat Nabi SAW yang dah musyrik ni. Dia tak hirau dah. Ni yang golongan yang nama dia mukmin, muslim ni, muttaqin, muhsin dan sebagainya ni, menjadi satu target besar. Dia tahu dah, kalau musyrik, kenapa dia nak susah payah? Sebab confirm tak masuk syurga dah. Tapi yang ni, yang mengucap 2 kalimah syahadah ini, jadi talbis iblis ataupun tipu daya syaitan nak rosakkan Islam yang ada ataupun keimanan yang dimiliki oleh seorang muslim adalah, yang pertama, dia sengaja melengah-lengahkan, ataupun yang pertama adalah sengaja menyebutkan dalam perkara-perkara harus. Perkara-perkara harus je, tuan-tuan. Kadang-kadang kita nak pergi outing, kita pergi honeymoon, kita pergi jalan-jalan bersiar-siar, tak ada salahnya. Tapi bila kita terlalu membiasakan, bahkan sampai menjadikannya sebagai satu keutamaan, ia boleh mendatangkan mafsadah ataupun kemudaratan yang lain. Bagaikan orang yang makan, asal hukumnya harus, bila makan banyak-banyak apa jadi? Tak boleh nak beribadah, susah, sukar untuk beribadah, sukar untuk khusyuk. Okey, itu antara talbis iblis, bentuk talbis iblis, tipu daya syaitan yang sengaja syaitan rancangkan. Adapun begitu, ada juga dari sudut menghilangkan keutamaan. Sepatutnya sekarang ni keutamaan dia adalah kita tunaikan solat. Mengapa pula kita mengutamakan meeting kita di pejabat? Andai kata kita boleh uruskan benda dengan bijaksana, kita dahulukan. Kalau kita majikan dan kita peduli akan perkara tersebut, kita minta pekerja-pekerja kita berhenti sekejap, kita dahulukan solat. Tetapi kadang-kadang ada keadaan yang sukar untuk dia nak istizan, nak minta izin, nak keluar, tak mampu dan sebagainya, itu zuruf yang lain. Tapi seandainya mampu, didahulukan dalam perkara-perkara yang prioriti, keutamaan, fiqhul aulawiyat kita. Jadi syaitan kadang-kadang dia nak kaburkan, dia nak rosakkan iman kita dengan dia mengaburkan di antara 2 prioriti, antara nak solat ke, nak meeting ke, antara keutamaan melakukan haji sedangkan ianya mampu, ataupun ianya pergi berjalan-jalan bersiar-siar keluar negara. Jadi ini antara benda-benda yang kadang-kali kita terleka dan kita terpalit disebabkan tipu daya syaitan. Okey, dan kali ini Nabi SAW nak menyentuh sebabkan dalam syirik yang besar, iaitu zalim terhadap diri, zalim terhadap seperti dalam sebuah ayat Allah Subhanahu Wa Taala menyebut inna syirka lazulmun azim, bahawa sesungguhnya yang dosa yang paling besar itu adalah syirik kepada Allah. Apa maksud syirik? Kita menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam bab-bab kecil-kecil ni, yang tadi saya sebutkan tadi, syaitan dia tahu dah kalau bab besar-besar ni, orang Islam dia tahu, ini benar dosa besar, dia akan cuba elak. Tapi dalam hal kecil-kecil ni kadang-kadang kita terlepas pandang, menyebabkan syaitan dia masuk sikit jarum, sikit, akhirnya kita terpalit. Dan apakah syirik kecil tersebut? Disebutkan, kalau tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita boleh muka surat yang ke 96, kita buka muka surat 96, ada disebutkan tentang syirik khafi. Ini antara tanda-tanda syirik kecil.
jenis-jenis syirik kecil, syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi. Dan bentuk-bentuk syirik yang tersembunyi itu bagaimana rupanya? Kalau kita boleh tengok definisi di situ, syirik khafi ialah hati menjadikan amal perbuatan setelah dilakukan ikhlas kerana Allah Azza wa Jal sebagai saranan untuk mendapatkan salah satu keuntungan dunia. Syirik jenis ini dalam terminologi fiqh masuk dalam syirik asghar, syirik kecil. Nampak? Iaitu apa? Syirik khafi. Okey, dan di antara bentuk-bentuk syirik ini ialah yang pertama, kita boleh tengok macam mana jenis-jenis yang disebutkan ataupun kita boleh tahu dia punya simptom-simptom. Kalau ianya benar-benar berlaku dalam diri kita, kita mohon taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana? Kita boleh lihat, seorang mengerjakan amal perbuatan ikhlas kerana Allah Azza wa Jal. Jika amal perbuatannya dilihat manusia, ia senang bukan kepalang, merasa nyaman dan bahagia tiada tara. Bahkan bisa jadi merasakan puncak kesenangan, kenyamanan dan kebahagiaan. Okey, ataupun dalam bahasa mudahnya, asal dia beramal, asal al-aslunya dia nak beramal ni kerana Allah Ta'ala, tetapi rasa suka pula bila adanya manusia yang melihatnya. Tepuk dada tanya iman. Bagaimana kita merasakan pengawasan Allah, muraqabatullah Allah Ta'ala kepada kita, dalam hal-hal kita beramal di tempat lapang, di tempat khalayak umum. Kita biasanya kita boleh beramal, tetapi kita biasa untuk beramal di tempat yang umum. Sebab apa? Sebab ada orang yang di sekitarnya. Ingat tak dalam buku ini juga, kalau kita boleh buka dalam hadis yang kedua kalau tidak silap saya, bagaimanakah Allah Ta'ala, Nabi SAW menceritakan keadaan umat Nabi yang datang pada hari akhirat kelak membawa amalan masing-masing, dan amalan tersebut seperti gunung Tihamah, besar, banyak. Tetapi bila di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala kata apa? Semua ini hanya menjadi debu-debu yang berterbangan, sia-sia je. Sebab apa? Sebab apa? Antaranya adalah sebab bila di hadapan manusia dia boleh beramal dengan sebaik-baiknya, bahkan boleh jadi yang terbaik pun di hadapan manusia. Tetapi apabila ianya bersendirian, dia mula tunjuk belang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang larangan Allah Ta'ala semua dia buat. Sebab apa? Kononnya manusia tak nampak. Hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat. Okey. Jadi itu yang pertama, berkaitan tentang antara simptom-simptom, macam mana cara-cara orang yang ada mungkin ada perangai ada ataupun penyakit virus syirik khafi ini. Okey, dan yang kedua, kita boleh lihat juga seseorang mengerjakan amal perbuatan ikhlas kerana Allah Azza wa Jal tanpa ingin dilihat manusia dan tidak senang amal perbuatannya diketahui oleh mereka. Tapi jika ia melihat orang lain, maka ia lebih senang kalau mereka yang lebih dahulu mengucapkan salam kepadanya atau menyambutnya dengan wajah berseri-seri dan penuh hormat atau menyanjungnya. Okey, untuk mudah faham beginilah. Asalnya memang dia ikhlas berbuat kebaikannya, tetapi mengharap dirinya dihormati dan disanjungi oleh orang lain. Mentang-mentanglah mungkin kita ni dalam tempat kerja mungkin pangkat kita agak tinggi, kita dengan orang lain ni, dengan pekerja-pekerja yang sama level dengan kita biasa, kan? Kita salam, kita tegur dan siapa. Tetapi apabila kita berhadapan dengan mereka yang rendah, kita mengharapkan mereka ini sentiasa menyanjunginya, mengharapkan ianya dihormati dan sebagainya. Tapi bahkan lebih teruk lagi, keikhlasan yang ditunjukkan di hadapan manusia itu sengaja menanti untuk dirinya mendapat penghormatan dan juga kesanjungan. Allahu Akbar. Jadi ini antara keadaan-keadaan yang cuba kita nilai, yang cuba kita perhatikan balik, kita cermin diri balik. Ada tak benda ni dalam hati kita? Pernah tak kita buat benda ni di hadapan orang? Bukan main lagi kita buat amal ibadah, tetapi di belakang orang, tak sentuh pun sejadah tu. Allahu Akbar. Dan ini juga ada beberapa dalil yang mengecam tentang syirik khafi. Yang ini berdasarkan penjelasan tadi, maka syirik khafi tersembunyi itu sangat tercela dan nyaris melenyapkan pahala dan amal perbuatan.
Bukankah kita tahu kalau syirik yang besar itu iaitu menyekutukan Allah, dekat mana tempat level kita bila kita lakukan syirik kepada Allah Ta'ala? Tak ada tempat lain melainkan inna syirka la zulmun azim, dosa yang sangat besar. Tak ada satu pun jalan untuk nak keluar daripada dosa besar tersebut melainkan taubat yang benar-benar taubat, taubatan nasuha. Itu pun kita mengharapkan Allah Ta'ala redha dan terima. Okey, jadi dalam satu sabda Nabi SAW menyebutkan, inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirk, syirkul asghar. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Yaqulu Allah Ta'ala yawmal qiyamah idza jaza an-nas bi'a'malihim idhhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna 'indahum jazaa. Ini kata Nabi SAW dengan nada yang tegas. Sesungguhnya syirik yang paling aku takutkan pada kalian ialah syirik yang kecil. Nampak? Nabi pun sendiri tahu kalau syirik yang besar ni, dengan keimanan yang benar-benar hak, seperti mana sahabat yang menyebutkan, asbahtu mu'minan haqqan, aku ini hidup berpagi-pagian ini dengan keimanan yang benar-benar. Tak mungkin untuk mereka yang ada keimanan yang tinggi, keimanan yang jitu, keimanan yang mendalam akan terpalit dengan syirik. Tetapi apa kata Nabi? Sesungguhnya syirik yang paling aku takutkan pada kalian adalah syirik yang kecil. Para sahabat pun bertanya, apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Rasulullah SAW pun bersabda, riya. Allah Ta'ala berfirman kepada para pelaku riya pada hari kiamat setelah memberi balasan kepada masing-masing orang sesuai dengan amal perbuatan mereka. Pergilah kepada orang-orang yang menjadi tujuan riak kalian dan lihatlah apakah kalian mendapatkan imbalan dari mereka. Okey. Jadi Nabi SAW bila disebut pergilah, idhabu, bukanlah maksudnya suruh sahabat pergi dan join mereka, jadi seperti mereka, tetapi lihatlah apa yang kita mampu nampak. Orang yang riak ni sebenarnya tak disenangi pun oleh manusia, apatah lagi tidak disenangi oleh penduduk langit, dan juga Allah Ta'ala sendiri yang maha melihat. Kemudian juga disebutkan oleh Nabi SAW, inna adna riya'i syirk, sesungguhnya riak paling rendah pun sudah merupakan syirik. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan, kita sebut riak ni dah beberapa kali dah. Sebelum ni pun ada juga hadis yang berkaitan dengan riak yang telah pun saya kongsikan pada siri yang sebelum ini. Sebenarnya apakah riak itu sendiri? Riak itu apa? Okey. Kalaulah ikhlas itu, ada iklan. Okey, ada iklan. Perhatian kepada, khususnya kepada muslimah, jemaah wanita sekiranya ada tercicir beg tangan kecil ini, ataupun kalau saya boleh sebut namanya Nur Syahidah binti Jamri, boleh tuntut di bahagian pejabat masjid. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kat mana tadi? Ada iklan yang berbayar. Dia hampir terlupa. Okey. Berkaitan dengan riak. Riak dari sudut bahasanya adalah mendepani ataupun mengaburi. Kalau tengok dalam kamus Maurid, maknanya apa? Seolah-olah tertutup dengan satu keikhlasan yang lain. Ikhlasnya disebabkan benda lain, tetapi seolah-olah buat benda kerana benda lain. Ikhlasnya kerana Allah, tetapi tertutupnya sebabkan benda lain, iaitu penghalang dia adalah manusia. Dia tidak meletakkan Allah itu sebagai tujuan dah. Padahal kita tahu, seperti dalam hadis karangan Imam An-Nawawi, innama la'amalu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Apa maksudnya? Sesungguhnya setiap amalan itu
mestilah dimulakan dengan niat, dan penerimaan amalan tersebut pun dibersandarkan pada niat. Itu kejelasan keikhlasan yang kita letakkan, tajarrud semata-mata kerana Allah Ta'ala. Okey. Tetapi bila sudah mula terpalit dengan tujuan yang lain, ia merasakan dirinya bagus kerana dirinya, bukan bagus itu kalau memperbesarkan dirinya, itu takabur, merendah-rendahkan orang lain, tetapi meletakkan dirinya di tempat yang sangat selesa sampaikan melupakan tujuan asalnya, iaitu ikhlas. Okey, itu mudah fahamlah, rasanya semua tahu dah riak ni. Okey, dan Nabi SAW beberapa kali menyebutkan tentang bahayanya riak, yakni syirik kecil. Dalam hadis yang seterusnya pun ada sebut, akhwafu ma akhafu alaikum riya'u wa syahwatul khafiyyah, yakni yang paling aku takuti pada kalian ialah riak dan syahwat yang terpendam. Ada dua benda yang Nabi SAW sangat takut kepada umat Nabi, kepada kita, iaitu riak dan juga syahwat yang terpendam. Macam mana syahwat yang terpendam ni? Syahwat yang terpendam ni, kalau kita boleh rujuk dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin ila akhir ayat, wal qanatir ila akhir ayat. Tapi saya nak ambilkan syahwat tu, dan telah kami perhiasi zuyyina lin-nas, kepada manusia itu syahwat, yang syahwat itu terdiri daripada wanita. Itu sebab kenapa Allah Ta'ala menyuruh lelaki itu kena tunduk pandangannya, sebab memang tabiat wanita ni ada daya penarik, kena hati-hati, kena berhati-hati. Adapun begitu, sambungan ayat tersebut, apa lagi yang menjadi tarikan yang juga perhiasan yang membawa kepada syahwah. Syahwah ni bukan sekadar nafsu, nafsu syahwat tu. Syahwat tu juga boleh jadi disebabkan dorongan yang bawa kita kepada kemaksiatan. Anak, Allah Ta'ala sebut anak pun terdiri daripadanya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Anak-anak juga pun termasuk daripadanya. Iaitu apa? Bila kita mendahulukan anak daripada urusan kita dengan Allah Ta'ala. Mudah cerita macam itulah. Jadi antara benda yang Nabi SAW sangat takut ke atas umat Nabi, jika ianya terjerumus ke dalam lembah syirik kecil, iaitu yang pertama adalah riak, dan yang kedua adalah syahwah al-khafiyah, syahwat yang terpendam. Okey, jadi apa yang kita boleh dapat daripada hadis ini? Saya sangat suka buku ini kerana di penghujung hadis, di setiap hadis akan diletakkan beberapa garis panduan, bagaimana kita melihat ini dari sudut perspektif dakwah, dan juga bagaimana kita melihat hadis ini dari sudut perspektif tarbiyah, nak mendidik diri kita ni. Okey, yang pertama, ada beberapa hal yang bisa dipetik dari hadis bab ini, ditinjau dari aspek dakwah dan juga aspek tarbiyah. Di antaranya sebahagian daripada berikut. Yang pertama, kita perlu membersihkan diri dan mewaspadai riak dalam segala bentuk, baik riak kecil maupun riak yang besar, yakni riak yang tersembunyi ataupun riak yang nyata, sebab ianya termasuk dalam syirik-syirik itu menghapuskan amal perbuatan dan menghilangkan pahala. Allah, tuan-tuan dan puan, bayangkan kita ni dah ambil air untuk diisi dalam besin, isi dalam tong, lagi kita isi, tak pernah penuh. Rupa-rupanya ada lubang-lubang yang bocor yang mengeluarkan air tersebut. Macam itulah bayangan dia. Kita ni duk isi amal perbuatan yang baik, tetapi bila kita start dengan satu amalan riak kecil, ataupun syirik kecil, yakni riak, maka amalan tadi hilang, terhapus. Amalan yang baik-baik tadi hapus, hilang. Disebabkan apa? Sebabkan dosa yang kita buat ni. Sebab ini adalah syirik. Seperti terlihat di dalam hadis bab ini, kita harus berlindung secara total kepada Allah Ta'ala dengan memperbanyakkan doa. Dan doa inilah yang tadi di penghujung hadis tadi ada Nabi SAW ajarkan, Allahumma inni a'udzubika
min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Tuan-tuan dan puan, kita cuba amalkan hadis ni. Ya. Pastinya kita ini adanya nafsu yang kadang-kali kalaupun Ramadan tiba, kita pun boleh juga terbuat, terlakukan benda-benda maksiat-maksiat kecil, apatah lagi di luar bulan Ramadan. Sebab apa? Syaitan itu sentiasa ada. Ya. Selagi mana Bani Adam tidak tunduk, seluruh Bani Adam tidak tunduk, maka mereka ni akan terus beristiqamah. Mereka beristiqamah juga, tuan-tuan dan puan, dalam melakukan kesesatan dan juga dorongan kesesatan ke atas kita. Ya, jadi kita kena cuba lazimi doa ini. Cubalah kita catat dan jadikan ianya sebagai satu amalan harian. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari syirik kepadamu sepengetahuanku, dan aku minta ampunan kepadamu atas sesuatu yang aku tidak ketahui. Kita juga kena minta keampunan daripada Allah dalam perkara-perkara urusan yang kita pun tak tahu, yang kita pernah terbuat. Ya. Jadi kita kena minta keampunan setiap masa, sebagaimana Nabi pun melakukan istighfar Nabi kepada Allah Ta'ala. Sebagian meriwayatkan 70 kali, ada yang meriwayatkan 100 kali. Inilah kesungguhan Nabi yang kita perlu lihat dan juga kita jadikan ia sebagai satu indikator juga. Okey, dan kemudian yang kedua, keutamaan berlindung kepada Allah Ta'ala kerana menghilangkan seluruh kesempitan pelipu lara dan benteng kokoh tempat hamba-hambanya. Ini semua bahasa Indonesia lah, tapi kita boleh ambil faham. Ya, dengan kita bacakan doa ini juga kita mohon kepada Allah Ta'ala perlindungan, supaya Allah Ta'ala lindung diri kita, supaya Allah Ta'ala menghindari daripada perasaan-perasaan syirik kecil ini di hadapan manusia. Bukan main lagi, tapi bila bersendirian tak nampak, tak muncul pun. Ya. Dan kalaulah saya boleh sebutkan beberapa cara yang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengajarkan kepada kita bagaimana untuk kita menghilangkan syirik-syirik ataupun riak dalam diri kita. Yang pertama adalah satu, ini tanda-tanda, minta maaf, ini antara tanda-tanda yang telah dibuktikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah malas jika bersendirian. Kan macam saya katakan tadi, bila di hadapan manusia bukan main lagi. So yang pertama adalah malas jika bersendirian. Yang kedua, tangkas jika di hadapan orang. Ini tanda-tanda kalau saya boleh sebutkan. Yang ketiga, menambah amalnya bila dipuji. Lagi bila orang puji, lagi dia suka. Dan yang keempat, mengurangi amalan jika tercela. Orang dah kritik, terus ditinggalkan. Saya teringat masa saya zaman sekolah dulu, ada satu istilah yang mungkin zaman-zaman kita juga yang kita memang tak sukalah perkataan tu. Kalau saya boleh bawakan di sini, antaranya ialah perkataan POYO, poyo. Kita buat kebaikan ni, tetapi apa yang jadi? Reaksi dan juga respon daripada sahabat-sahabat kita, alah kau ni mat poyo gila. Ni antara benda-benda skrip yang biasalah dengar. Kau ni poyo betul. Kan? Relax lah, janganlah semangat sangat. Jadi semua istilah-istilah, ungkapan-ungkapan begini, ianya adalah satu bentuk bentuk hakisan yang akhirnya orang yang nak buat kebaikan pada awalnya pun akhirnya rasa putus asa lah. Saya sendiri pernah rasa perasaan ni lah bila orang dah kritik macam tu. Tapi dalam hal ini, dia memang dah asalnya memang dah riak dah. Bila orang cakap, alah kau ni mat, jadi bila dia dikritik, terus ditinggalkan. Ini antara tanda-tanda yang telah disebutkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan juga kalau saya boleh bawakan di sini, Syaqiq bin Ibrahim berkata, benteng amal itu ada tiga. Ada tiga perkara yang kita perlu lakukan. Merasa bahawa itu adalah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mematahkan rasa ujub, rasa sombong diri, rasa bongkak. Iaitu harus harus niat untuk mendapatkan redha Allah demi mematahkan hawa nafsu. Harus mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghilangkan rasa tamak. Dan minta maaf tak clear pula.
Okey, saya ulang sekali lagi. Harus mengharuskan niat, menghadirkan niat untuk mendapatkan redha Allah demi matahkan hawa nafsu. Ini antara amal-amal yang kita perlu lakukan, supaya sikit demi sedikit perasaan riya, ujub, takabur, sum'ah. Ada satu lagi penyakit, sum'ah. Sum'ah ni macam itulah lebih kurang. Dia buat kebaikan kerana Allah Ta'ala, tetapi dia mengharapkan orang puji dia. Minta maaf. Dia puji orang lain supaya mengharapkan orang puji dia. Dia tambah sikit. Dia puji orang lain. Masya Allah, Ahmad, saf yang pertama lagi subuh ni. Padahal memang dia pun saf utama. Dia mengharapkan orang puji dekat dia. Ni satu lagi penyakit, sum'ah. Okey. Jadi kita kena sentiasa mentajdid, memperbaharui niat kita supaya kita meletakkan amalan yang kita lakukan itu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ia akan mematahkan hawa nafsu yang akan membangkitkan perasaan riak tersebut. Kemudian harus untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghilangkan rasa tamak, rakus dan riak. Faham? Bila kita buat ikhlas ni, kita nak apa sebenarnya? Illa btigha wajhi a'la. Kita nakkan semua yang kita lakukan ini memang Allah Ta'ala redha. Dalam ayat yang saya bacakan tadi dalam surah Al-Bayyinah pun ada disebutkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Apa maksudnya? Dan tidaklah kami perintahkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, perintahkan kepada siapa? Kepada ahli-ahli kitab. Untuk apa? Untuk beribadah dan juga tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mukhlishina lahuddin. Yang mereka ini bila dia lakukan satu amalan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Hunafa wa yuqimus salah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Itu kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan inilah keteguhan ataupun keutuhan kebenaran dalam agama Islam. Okey. Jadi apa yang kita nak cuba ringkaskan pada perkongsian kita pada malam ini. Okey, kalau saya boleh ke whiteboard sana. Okey, saya bawa benda ni lah. Okey, insya-Allah. Okey, kalau kita boleh relatekan ataupun melihat ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Bayyinah, sebenarnya ianya telah pun menyebutkan tentang dua sifat ini, ikhlas dan juga syirik. Kalau saya boleh sebutkan, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Okey, sedikit mengulaskan tentang ayat Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Tadi saya dah sebutkan tentang orang yang ikhlas, mukhlis, mukhlishina lahuddin, orang yang ikhlas. Ada juga satu lagi kelompok yang Allah Taala sebut, musyrik. Ini adalah dua kelompok yang sangat kontradik. Orang yang ikhlas, tawajuh dia Allah Ta'ala, dia melihat segala perkara Allah Ta'ala. Ingat tak dalam kisah peristiwa Isra' dan Mi'raj,
Bila Nabi SAW dibawakan daripada Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, perjalanannya adalah bersifat horizontal. Tapi bila dengan Allah Ta'ala, bila Nabi SAW diangkat ke langit, ianya bersifat vertikal. Betul lah? Kalau saya silap, vertikal horizontal betul lah? Nombor satu, betul lah? Okey, jadi Nabi SAW diangkat ke langit dalam bentuk vertikal. Begitu juga bila kita melakukan setiap amalan kita, kita kena nampak Allah yang melihat kita. Kita kena nampak segala yang bagi itu adalah Allah. Yang nak menerima amalan itu semuanya Allah. Bukannya pandang kanan dan kiri. Okey, ini formula mudah. Bukannya kanan dan kiri, bukannya manusia yang nak menilai kita, bukannya siapa-siapa. Okey. Jadi kontradik dia adalah syirik. Apabila Allah Taala tadi menyebut innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang yang musyrik itu akan ditempatkan di dalam neraka jahanam. Macam ni dia punya kitaran. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk. Ada pun begitu, ada satu lagi kelompok, innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Yani sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di situ hanya ialah syurga Al-Adn. Syurga, nama salah satu syurga, tempat tinggal yang tetap, yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Kekalah mereka di dalam selama-lamanya. Allah akan redha akan mereka, dan mereka pun akan redha dan bersyukur kepadanya akan nikmat pemberiannya. Balasan yang demikian itulah untuk orang-orang yang takut melanggar peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kitaran dia macam ni. Okey. Dalam kat sini ada macam-macam lagi yang menjadikan dosa itu membawa kepada syirik dan juga membawa kepada neraka, iaitu kat sini apa? Riak kecil syirik kecil, ada riak, lagi ada apa lagi? Ada ujub, sombong, lagi apa lagi? Sum'ah, mengumpat, semua-semua dah. Semua perbuatan-perbuatan ini dalam kelompok ini yang akan bawa kepada neraka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita pandang ke langit atau kita pandang secara vertikal, kita akan nampak pandangan seorang mukmin. Kalau saya bergambarkan yang bulat ini adalah manusia, dia akan pandang ke hadapan itu ikhlas. Jangan sekali kita pandang belakang. Ni dia kata cerita ni, jangan pandang belakang. Bila kita pandang belakang, apa yang kita akan hadapi? Ini syirik. Bukan maksud saya kata jangan pandang belakang. Ni dari sudut tafsiran yang tersirat. Bila kita syirik dengan Allah Ta'ala, kita akan membawa, akan sedikit demi sedikit akan membawa kita ke belakang. Seperti mana saya sebutkan tadi dalam di awal kuliah saya tadi, kita sekarang ni dalam 100 meter yang terakhir untuk kita pecut, untuk mendapatkan syurga Allah Ta'ala. Kenapa dalam 100 meter yang terakhir tiba-tiba kita nak ke belakang? Sibuk-sibuk sangat. Dan sebabkan apa? Sebab perkara ini. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sini dosanya innasyirka lazulmun azim. Seberat-berat dosa adalah syirik. Tentu sekali kita tidak mahu terjerumus dalam hal-hal sedemikian, dan pastinya kita ingin menjadi manusia yang redha dengan Allah Taala dan juga Allah Taala redha dengan kita, agar kita mudah-mudahannya mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah cukup sekadar itu saja pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Taala terima segala amalan baik kita, dan apa yang tertulis dan tercatat itu mudah-mudahan menjadi renungan dan juga tazkirah untuk kita bersama. Cuba hayati diri kita ini, dan diri kita adanya tazkirah seperti mana disebutkan wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam diri kita ni ada satu tazkirah. Dan apakah kamu tidak nampak bukti-bukti yang jelas yang lagi nyata? Jadi itu saja untuk pada malam ini. InsyaAllah selepas ini kita akan ada satu lagi siri kuliah yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Engku Ahmad Fadhil. Ustaz pun dah sampai. Dan saya ingin mempromosikan satu kelas Al-Quran yang saya sedang lakukan secara percuma di Taman Tasik Shah Alam.
tuan-tuan dan puan yang berkelapangan pada keesokan hari, setiap minggu kedua dan setiap minggu keempat, ya, kita akan buat satu kelas Al-Quran di taman. Ya, tuan-tuan dan puan sangat-sangat digalakkan untuk bawa sesi keluarga, bawa Al-Quran dan juga bawa diri je, itu saja. Tak perlu bawa pitih, tak perlu bawa duit. Kita sama-sama kongsi ilmu, manfaat insya-Allah. Di Taman Tasik Shah Alam boleh berdekatan dengan bangunan, berhadapan dengan bangunan Sirim, ya. Kat situ kita akan bentang tikar dan sebagainya lah. Kita akan buat santai sambil kita tadabbur alam, kita juga tadabbur ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.